Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah tuan-tuan bukan dari Allah Subhanahu taala, bersyukur kita pada Allah Subhanahu taala. Kita duduk di bulan yang diberkati, bulan Syaban. Beberapa hari lagi insya-Allah akan masuknya bulan Ramadan. Jadi ada setengah-setengah sahabat bertanya pada saya, "Ustaz, tolonglah bagi tahu sikit pada kami ni tentang kaifiat solat tarawih. Kenapa sebelum ni kami ni solat banyak di masjid di surau ikut tu imam saja. Sekarang ni musim PKP ni kena solat pula di rumah." Jadi insya-Allah di sini saya akan bagi tahu berapa apa dia punya kaifiat dia insya-Allah. Sebenarnya solat tarawih ni tak susah. Yang kita kena tahu, tarawih ni salah satu daripada solat sunat. Dia bukan solat wajib. Maka kita jangan rasa maksudnya kalau kita tak buat ni kita bersalah besar sehingga kita ni berdosa. Tidak. Tapi cuma kita digalakkan untuk buat. Kenapa? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, sungguhnya Allah Subhanahu taala fardukan siam pada siang harinya dan aku sunatkan kamu yang qiyam di malam harinya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sangat kita ni qiyam pada bulan Ramadan. Tahulah kita ni kalau kita nak dapat redha Allah, kita tengok apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam inginkan. Jadi kita cuba tunaikan keinginan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hidupkan di malam hari. Jadi bagaimana tuan-tuan? Kalau kita seorang mudah cerita, tapi kalau kita ramai, kita ada anak kita, isteri kita, maka tarawih ni kita akan mulakan di rumah kita. Pertama sekali kita susunkan saf. Kalau imam, dia akan duduk yang kat depan. Kemudian kalau ada dua orang lelaki, satu duduk dekat sebelah kanan, kemudian ke belakang sikit lah supaya tahu mana imam, mana ada beza di antara imam dan makmum tadi. Kalau ada dua orang ataupun tiga orang, dia duduk dekat belakang imam baris. Kemudian yang perempuan saf dia di belakang. Kemudian tuan-tuan bolehlah baca niat. Siapa yang imam tadi baca niat dia, usalli sunnat tarawih raka'atain imaman lillahi ta'ala. Kalau tak ingat yang bahasa Arab, bacalah yang bahasa Melayu, sahaja aku sembahyang 2 rakaat imam kerana Allah Ta'ala. Mudah. Begitu yang belakang, yang makmum, niat dia usalli sunat tarawih raka'atain makmuman lillahi ta'ala. Kalau tak boleh nak ingat yang Arab, baca yang Melayu, sahaja aku sembahyang tarawih 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Mudah. Kemudian nak buat apa? Dah kita dah takbir dah, kita baca doa iftitah macam biasa. Kemudian baca Fatihah. Fatihah ni wajib rukun solat. Kemudian dah habis baca Fatihah, kita nak baca apa? Kalau hafiz Al-Quran, alhamdulillah, dia bolehlah habiskan Al-Quran dan bacalah mula daripada juzuk 1. Kalau macam ada setengah hafiz Al-Quran pun susah, hafiz surah lazim pun tak hafiz juga, habis macam mana nak buat? Bacalah surah mana yang diingat. Kalau dia dapat ingatkan 10 surah yang terakhir, alhamdulillah. Kalau tak, dia ingat qul huwallah, maka bacalah qul huwallah. Dia ingat qul a'udzu birabbin nas, bacalah qul a'udzu birabbin nas. Ulang-ulang tak apa ke? Tak apa ulang-ulang, yang penting baca. Kemudian dah habis baca surah, rukuk macam biasa, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, lepas tu bangun lagi. Bangun, baca balik kan? Baca surah Al-Fatihah balik. Kemudian baca surah pula. Surah apa? Bacalah surah apa yang ingat. Jadi tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT mudah begini. Timbul persoalan, bila kita selepas salam tu, biasanya masjid surau buat selawat. Macam mana kita nak buat? Selawat ni tak wajib tuan-tuan dimulakan oleh Allah SWT. Cuma solat tarawih ni dia jamak kepada tarwihah. Maksudnya solat yang ada rehat. Bila ada rehat ni, waktu ni kita bolehlah, kita nak pergi berwuduk ke, kita nak pergi buang air ke, kita boleh buat tenang-tenang sahaja. Ini disebutkan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, hadis daripada Ali radhiyallahu an. Waktu pemerintahan dia suruh imam-imam ni buat solat tarawih qiyam syahr Ramadan ni 20 rakaat. Kemudian tiap-tiap 2 rakaat ni beri salam. Kemudian tiap-tiap 4 rakaat adakan tarwihah, waktu untuk rehat. Waktu kita rehat tadi, amalan yang kita buat, bolehlah nak selawat pun boleh, nak baca Al-Quran ke sementara tunggu orang nak buang air ke apa kalau perlulah. Ini antara yang waktu rehat yang kita boleh buat lah. Kalau kita rasa kita tak nak rehat, nak terus bangun sembahyang terus pun boleh, tak ada masalah. Tapi rehat macam tu. Ataupun waktu rehat tadi kita bolehlah baca doa, berhenti baca doa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
fa'fu anni untuk seorang, fa'fu anna untuk ramai. Jadi boleh kita baca. Ini antara doa yang Nabi ajar kepada Aisyah. Aisyah cakap, ya Rasulullah, kalau aku jumpalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku perlu minta doa apa? Jadi Rasulullah pun ajar, kamu bacalah doa tadi yang kita sebut tadi. Sebab itu boleh kita tengok apa Tok Imam banyak baca doa ni kan. Adakah doa ni bulan puasa saja boleh baca? Selain daripada bulan puasa tak boleh baca? Tak, selain daripada bulan puasa boleh baca. Cuma bulan puasa ni kita digalakkan banyak baca doa ni. Timbul pula persoalan berkaitan dengan witir. Kita nak solat witir ni bila elok? Makna selepas habis solat tarawih ataupun kita witir selepas solat tahajud. Jadi terpulang pada tuan-tuan. Oleh kerana kita dekat rumah, kalau kita yakin kita dapat bangun tahajud, maka elok kita buat selepas tahajud. Tapi kalau tak rasa tak yakin, elok kita buat malam tadi selepas tarawih. Kenapa? Hadis selepas tarawih ni ada, witir selepas tarawih ni. Seperti hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang terdapat dalam Musannaf Ibnu Abi Shaybah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi Ramadan 20 raka'atan wal witra, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sembahyang pada bulan Ramadan 20 rakaat. 20 rakaat ni solat tarawih, wal witra, sekali dengan witir. Maksud sabit dengan hadis. Begitu juga hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu yang terdapat dalam Tarikh Jurjan As-Sahmi muka surat 142. Tuan-tuan boleh rujuk kat situ. Hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi Ramadan fa shalla an-nas 24 rak'ah wa awtara bi thalathah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada satu malam bulan Ramadan, Nabi pun sembahyang jadi imam pada orang ramai 24 rakaat. 24 rakaat ni ulama terangkan bahawasanya 4 rakaat tadi adalah solat isyak, 20 rakaat itu adalah solat tarawih. Wa autara bi thalathah, dan Nabi telah buat solat witir 3 rakaat. Maka sabit solat witir ni 3 rakaat. Boleh kita buat bila? Iaitu kita boleh buat selepas solat tarawih. Maknanya sabitlah hadis. Ataupun kita nak buat selepas tahajud pun boleh. Dua-dua boleh. Timbul pula dalam witir ni ada setengah-setengahnya ada kunut. Ustaz, macam mana saya nak buat kunut tadi? Jadi tuan-tuan mungkin ada Allah SWT dalam mazhab Syafi'i kita, kunut tadi bermula separuh daripada Ramadan. Maksudnya bermula daripada 16 Ramadan baru kita akan kunut dalam witir tadi. Ini bertepatan dalam satu hadis yang terdapat dalam Abu Daud, iaitu daripada Hasan bahasanya Umar bin Khattab, anna Umar bin Khattab jama'an nas ala Ubay bin Ka'ab fakana yusalli bihim 20 lailah wala yaqunutu bihim illa fi nisfil bait. Daripada Hasan bahawasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah menghimpunkan semua orang ramai sembahyang di belakang Ubay bin Ka'ab. Jadi sembahyang tarawih belakang Ubay bin Ka'ab, wala yaqunutu bihim illa fi nisfil baqi, dan dia tidak kunut melainkan pada setengah malam yang baqi tadi. Tengah malam yang terakhir yang baqi adalah daripada 16. Ini yang sabit kunut kita bawa, iaitu separuh daripada malam Ramadan yang terakhir. Hadis ni ada dalam Abu Daud. Jadi tuan-tuan mungkin ada Allah SWT, ini mudah saja masalahnya. Mudah-mudahan Allah SWT beri taufik pada saya dan tuan-tuan untuk kita dapat jaga solat tarawih ni, insya-Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupkan malam hari.